Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan bermudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini insya-Allah kita nak kongsikan, syarahkan 3 potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis ke-96 hinggalah hadis ke-98 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita mulakan dengan hadis ke-96 terlebih dahulu. Hadis ke-96 adalah hadis yang pendek yang berbunyi, An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Apa artinya? Daripada Jubair bin Mut'im mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika solat maghrib. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi hadisnya adalah berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat maghrib. Sepotong hadis yang pendek. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang pendek ini? Ada 2 pengajaran penting yang kita nak kongsikan pada hari ini. Pertama sekali adalah dikuatkan bacaan dalam solat maghrib. Jadi Jubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur dalam salat maghrib. Itu menandakan, itu menunjukkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat pertama Nabi baca dengan suara yang jahar, suara yang kuat, sehingga dapat didengar oleh para makmum, termasuklah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dan pengajaran yang kedua, kata para alim ulama, dibenarkan untuk memanjangkan bacaan dalam salat maghrib. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah-surah pendek dalam salat maghrib. Kata sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau solat subuh, solat zuhur, Nabi akan baca surah-surah jenis Tiwalul Mufassal. Dan kita akan terangkan sebentar nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baca pada solat asar dan solat isyak, Nabi akan baca surah-surah jenis
Awsatul Mufassal. Dan pada solat maghrib, Nabi SAW kebiasaannya Nabi akan baca Qisarul Mufassal. Kita ulang sekali lagi. Solat subuh dan zuhur, Nabi SAW biasanya baca Tiwalul Mufassal. Ada sebagian ulama berpandangan yang dimaksudkan dengan surah-surah Tiwalul Mufassal adalah surah daripada Al-Hujurat, daripada surah Al-Hujurat sampailah surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba. Jadi solat subuh dengan zuhur biasanya Nabi SAW baca surah, salah satu surah daripada surah Al-Hujurat sampailah Amma Yatasa'alun. Kata para ulama kita juga, biasanya Nabi SAW bila solat asar dan solat isyak, Nabi baca surah-surah jenis Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal. Apa itu Awsatul Mufassal? Awsatul Mufassal kata sebagian ulama adalah surah-surah daripada An-Naba, Amma Yatasa'alun sampailah surah Ad-Duha. Dan Nabi SAW kalau solat maghrib, Nabi SAW membaca surah-surah jenis Qisarul Mufassal, iaitu daripada surah Ad-Duha sampailah surah An-Nas. Jadi kebiasaan Nabi SAW bila solat maghrib, Nabi SAW baca dengan surah-surah yang pendek. Tetapi dalam hadis yang baru kita bacakan sebentar tadi, Nabi SAW, sahabat Nabi dengar yang Nabi SAW baca surah At-Tur. Surah At-Tur ni dia bukan surah yang pendek kan. Surah At-Tur ni mengandungi lebih kurang 49 ayat. Jadi pernah Nabi SAW pada solat maghrib, Nabi baca satu bacaan yang panjang. Nabi tak baca surah-surah jenis Qisarul Mufassal yang kita sebutkan tadi, iaitu daripada surah Ad-Duha sampailah surah An-Nas. Tetapi Nabi SAW baca dengan surah At-Tur. Itu menunjukkan dibenarkan untuk memanjangkan bacaan dalam solat maghrib. Walaupun kebiasaan Nabi SAW, Nabi dalam solat maghrib, Nabi baca surah-surah yang pendek, yang dinamakan sebagai Qisarul Mufassal. Jadi itulah di antara dua pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Kita beralih kepada hadis ke-97. Hadis 97 berbunyi Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fasalla al-isha al-akhirah faqara'a fi ihda rak'atain bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Maksud hadis ini daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW melakukan suatu safar. Baginda SAW solat isyak. Dalam salah satu rakaatnya, Baginda SAW membaca Wattini waz-zaitun. Dan belum pernah aku mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih baik daripada Baginda SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita yang Nabi SAW satu ketika dalam keadaan bermusafir, dan dalam musafir tersebut antara salah satu solat yang Nabi dirikan adalah solat isyak, dan pada salah satu rakaat daripada solat isyak tersebut Nabi SAW membaca surah Wattini waz-zaitun. Apakah pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini?
Hadis ini menunjukkan yang boleh baca surah-surah pendek dalam solat Isyak. Jadi kita kongsi dengan antum yang kebiasaannya Nabi SAW bagi solat Asar dan Isyak, Nabi baca surah-surah jenis Awsatul Mufassal. Tetapi dalam hadis ini, Nabi SAW memilih untuk membaca surah Wattini Wazzaitun. Itu menunjukkan kepada kita yang boleh sahaja kalau waktu solat Isyak ingin didirikan, membaca surah-surah yang pendek dalam solat Isyak adalah dibenarkan. Walaupun itu bukan kebiasaan Nabi SAW. Dan kata para ulama kita juga, hadis ini menunjukkan yang terbaik, yang lebih utama adalah memendekkan solat ketika musafir. Nabi dalam hadis tadi dalam keadaan bermusafir, dalam solat Isyak, Nabi baca surah Wattini Wazzaitun. Surah yang pendek. Walaupun kebiasaan Nabi solat Isyak ni, Nabi taklah baca pendek sangat. Tapi dilakukan oleh Rasul SAW dalam keadaan musafir. Kerana meraihkan keadaan para sahabatnya. Kerana meraihkan keadaan golongan yang musafir. Nabi SAW membaca surah-surah yang pendek ketika musafir. Pengajaran yang ketiga daripada hadis ini adalah mustahab, dianjurkan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dalam solat kerana dapat membangkitkan kekhusyukan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika melantunkan, membaca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara 3 pengajaran penting yang dapat diraih daripada hadis ini. Kita beralih kepada hadis yang terakhir untuk hari ini, hadis ke-98. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Artinya, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dalam sebuah ekspedisi tentera. Dalam salat dia mengimamkan sahabatnya dengan membaca suatu surah dan menutupnya dengan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, mereka melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan, tolong tanya dia mengapa dia melakukan kebiasaan seperti itu, iaitu selalu menutup dengan membacaan Qul huwallahu ahad. Lantas mereka bertanya kepadanya. Pemimpin kumpulan tersebut menjawab, sebab dalam Qul huwallahu ahad terdapat sifat Ar-Rahman, maka aku begitu tertarik untuk selalu membacanya. Lalu Rasulullah SAW memberikan pernyataan, kalau begitu beritahu dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi hadis ni adalah berkaitan dengan seorang sahabat ataupun seseorang ni yang suka sangat baca surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Tiap-tiap salat dia akan baca Qul huwallahu ahad.
Sampai ditanyakan kepadanya kenapa dia suka sangat baca surah Al-Ikhlas dalam salat. Kerana dia mengatakan yang dia tertarik terdapat dalam Qul Huwallahu Ahad, dalam surah Al-Ikhlas terdapat sifat Ar-Rahman. Nabi SAW mengatakan kepadanya yang Allah Subhanahu Wa Taala mencintai individu tersebut. Apakah pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini? Yang pertama sekali adalah dibenarkan untuk membaca surah-surah pendek selain solat maghrib. Jadi imam ni dia selalu baca Qul Huwallahu Ahad dalam solat dia. Walaupun bukan solat maghrib. Itu menunjukkan dibenarkan. Lepas surah Fatihah, kita nak baca surah yang lain selain daripada nak baca surah-surah yang pendek, especially pada solat-solat pada selain daripada solat maghrib, dibenarkan. Sebagaimana kita kongsikan tadi, kebiasaannya Nabi ni solat maghrib baca pendek. Tapi pada solat-solat yang lain, Nabi tak bacalah surah yang begitu pendek. Tapi hadis ni menunjukkan kepada kita yang sahabat Nabi ataupun imam ni, dia baca surah yang pendek, iaitu surah Al-Ikhlas, tiap-tiap kali dia dirikan solat. Itu menunjukkan dibenarkan boleh dalam Islam baca surah-surah pendek walaupun pada solat-solat selain daripada solat maghrib. Hadis ini juga menunjukkan tentang kelebihan suratul Ikhlas dan dianjurkan untuk membacanya. Sampai dikatakan dalam hadis ini, sahabat ataupun individu yang suka sangat baca suratul Ikhlas ni dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihabarkan kepadanya yang Allah mencintai individu tersebut yang suka membaca suratul Ikhlas. Pengajaran yang ketiga yang penting, pahala amal perbuatan dicatat apabila disertai niat yang baik. Seperti sahabat tadi, individu tadi, yang mana dia ni bila ditanya kenapa dia suka baca suratul Ikhlas, kerana dia kata dalam surah tersebut mengandungi sifat Ar-Rahman, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala amal perbuatan dicatat apabila disertai dengan niat yang baik. Itulah antara pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.